Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. Video ini khas untuk mereka yang meragui channel ini. Okey, yang ini saya terpaksa buat skrip. So saya akan baca skrip dan anda akan dengar dengan jelas apa yang saya nak sampaikan. Alright. Sekadar penjelasan, saya tidak pernah membayar mana-mana third party untuk menambah jumlah view, jumlah like atau dislike dan juga jumlah subscribers saya. Saya tahu salah satu video saya telah dipromosikan oleh apps ini di mana pengguna boleh mendapat RM1 untuk setiap tugasan yang diberi. Setiap satu video yang anda like, adalah tugasan dia, tak silap saya, like, subscribe, lepas tu screenshot dan share, korang akan dapat RM1. Sepanjang pemerhatian saya, jumlah subscriber saya telah bertambah sebanyak lebih 40,000 subscriber dalam masa 48 jam. Dan jumlah view dan video tersebut telah melebihi 200 tersekat nak sebut, telah melebihi 200,000 views. Satu video tu telah melebihi 200,000 views. Memang saya rasa happy sebab sub dan view naik mendadak, tapi yang tak bestnya, masa tontonan untuk video tersebut kita panggil retention hanyalah 16 saat sahaja secara purata. Dan jumlah subscriber pula mulai berkurangan. So maksudnya jumlah subscriber yang anda tekan button subscribe tu, dia fluctuate, dia tak jadi fix. Sebab kalau korang nak tahu, mana-mana orang yang memang tak pernah menonton video-video lain, hanya sekadar satu video, lepas tu dia terus subscribe, dia tak tengok pun video tu sampai habis, mungkin sebab 16 saat saja. So video dalam masa 48 jam, YouTube dia akan mensucikan balik jumlah-jumlah subscriber ni. So jumlah subscriber tu mulai dibuang. So apa yang saya buat, sebab saya tak nak bagi orang keliru, saya tutup jumlah subscriber saya. Tapi saya tengok macam ada orang mempersoalkan juga kan. So saya buka juga, so korang boleh tengok dekat subscriber saya sekarang ada 340,000 subscriber. Tapi kejap korang akan nampak dia 341, kejap dia 340 balik, 339,000 balik. So benda tu masih lagi dalam proses pensucian. So kita tak tahu sampai bila jumlah subscriber ni mungkin akan naik, mungkin akan turun. Lepas tu, secara logiknya kalau kita fikir, buat apa saya nak bayar? Kalau orang fikir saya bayar apps ini, buat apa saya nak bayar sesuatu yang tidak menjamin pulangan kepada saya? Kalau sebetul saya bayar, saya nak jumlah subscriber tu kekal menaik lah, kan? Dan kalau kau nak tengok video aku, tengok sampai habis, bukannya sekadar 16 saat sahaja. Sebab video yang macam more than 8 minit, kita ada iklan tengah-tengah. Setakat 16 saat, mungkin kau tak sempat pun nak tengok iklan tengah-tengah apa semua. So bagi saya benda tu merugikan lah, sebab kita nak anda kalau tengok video, tengok sampai habis, sebab kemungkinan ada iklan lain yang boleh menyumbang pendapatan kepada saya. Untuk pengetahuan semua, ini adalah apa yang dinyatakan oleh YouTube dalam YouTube Partner Program. So korang kena faham, kita sebagai content creator, kita sebagai YouTube Partner Program, kita tertakluk dengan undang-undang YouTube. So saya akan bacakan dengan jelas. YouTube doesn't allow anything that artificially increase the numbers of view. YouTube tidak akan membenarkan apa sahaja yang secara artificial, buatan untuk meningkatkan jumlah view, likes, comment or other metric, either through the use of automatic system or by serving up video to unexpected viewers. Bagi video dekat unexpected viewers. Additionally, content that solely exists to incentivize viewers for engagement, bagi insentif. So korang tengok video aku, korang subscribe apa semua ni tadi, view, like ataupun komen ni, is prohibited, diharamkan. Okay, so saya sebagai content creator, saya sebagai orang yang mengajar YouTube, saya tahu pasal benda ini dan benda ini memang salah, prohibited. Konten dan channel yang tidak follow polisi ini boleh kena terminate dan di-remove daripada YouTube. Okay, saya akan copy paste benda ni dekat description, so korang boleh baca secara detail. Important, dia kata kat sini, penting. If you hired someone to promote your channel, jika saya upah orang untuk promote channel saya,
Their decision may impact your channel. Keputusan mereka pun akan impact channel saya. Maksudnya kalau saya hire third party ke third party yang promote, saya tak promote, third party yang promote. Saya hire third party kerana keputusan mereka ataupun apa yang mereka buat, ianya juga akan memberi impact kepada channel saya. Any method that violate our policy may result in content removal. Video tersebut boleh kena remove atau channel kena take down, whether it is an action taken by you or someone you hired. Sama ada saya yang buat promosi tersebut atau orang yang saya hire untuk promote video tersebut. We consider engagement to be legitimate when human user primary intent is to interact with content free of coercion ataupun deception. Maksudnya kita tak deceptive, kita tidak deceptive ataupun free of coercion ni. Sekejap aku kena Google Translate sekejap. Nampak tak? Aku tak faham bahasa Inggeris tapi kita fahamlah konteks benda tersebut. Kita tak boleh menipu orang lah kalau deception ni. Translate. Paksaan atau penipuan. Aku tak boleh nak paksa korang ataupun menipu korang. Kalau kita nak promote video tersebut, engagement tu dikira legitimate bila manusia, human user, primary intent, tujuan utama dia untuk interact tanpa paksaan ataupun penipuan. Or where the sole purpose of the engagement is financially gain. Atau tujuan korang engage dengan video tersebut, like ataupun subscribe ni tadi, sebab ada financial gain. Korang dapat duit. Kalau korang buat sebab korang dapat duit, benda itu adalah salah menurut undang-undang YouTube. Saya ada baca artikel mengatakan, oh benda ni masuk IPO lah, apa semualah, Google earn something from this, dapat data apa semua. No, benda tu memang conflict of interest kau dengan statement yang YouTube partner program buat. Dan YouTube partner program adalah anak syarikat Google. Okay, korang dapat data ke apa semua, sebenarnya pada pendapat aku, korang bagi data korang dekat orang, seperti mungkin nama anda dan nombor akaun anda, I don't know. So, it's a risk that you take, but YouTube tak ada benarkan benda ini. Saya tak tahu pasal Google, tapi setahu saya YouTube memang anak syarikat Google. So, YouTube tak benarkan benda ini. Jadi, sebagai langkah berjaga-jaga, saya personally telah membuat laporan dan memberi maklum balas tentang perkara ini kepada pihak YouTube sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan channel saya diambil tindakan. Okay, penat tau kita nak dapatkan 300,000 subscriber, almost 2 years, buat video hari-hari apa semua hanya kerana nak promote satu video. Satu video tu nanti saya akan bagi link kat bawah, korang boleh lihat. Kerana satu video ini nak dapatkan jumlah view yang banyak, yang korang tengok sekadar 16 saat dan korang subscribe channel saya, which is jumlah subscriber yang tinggi tak menentukan jumlah pendapatan yang tinggi, seperti yang semua orang tahu, yang pernah saya ajar sebelum ini. Buat apa saya nak ambil risiko itu? Alright. Harap agar penjelasan ini dapat menjawab persoalan orang ramai, terutamanya peminat tegar saya yang tak henti-henti bertanya, yang PM saya dekat Facebook, yang PM dekat komen bertanya berkaitan soalan ini, yang rata-rata kecewa kerana mereka ingat saya beli subscriber. Prinsip saya nak buat duit, tak kisahlah YouTube ke Facebook ke, saya tidak akan membayar FB Ads ke Google Ads ke, saya tak akan bayar untuk buat duit. Itu prinsip saya. Walaupun sebenarnya tak salah kalau korang nak bayar FB Ads apa semua untuk dapatkan jumlah reach yang lebih tinggi ataupun lebih narrow korang punya carian. Tetapi prinsip saya macam tu, saya tidak akan bayar. Saya akan buat video, saya akan buat konten, saya akan cuba dapatkan cara yang terbaik untuk mendapatkan jumlah engagement ataupun impression yang tinggi daripada YouTube tanpa perlu membayar 1 sen pun. Itu prinsip saya. Cuma memang betul kadang-kadang bila saya buat video untuk klien, mereka boost, itu mereka yang boost. Personally saya tidak akan boost apa-apa video, saya tidak akan boost apa-apa konten sekalipun, tak kisah di YouTube ataupun di Facebook. Kepada yang telah menjana pendapatan daripada apps ini, tahniah saya ucapkan. Tahniah pula kan? Yelah, korang dapat duit, siapa nak bagi kan? Tahniah saya ucapkan. Kepada yang masih belum, sorry bro, too bad. Kepada yang dah balik modal kerana melabur, tahniah. Ya, kau dah melabur kan, sebab ada sampai diamond lah apa semua kan. So tahniah sebab dah balik modal. Kepada yang kena ban dan masih belum melabur, nasib korang baik sebab korang tak melabur lagi, cuma korang kena ban. Tetapi kepada yang telah melabur dan kena ban, adakah mungkin anda telah kena scam?
Saya tak kata apps ni scam tapi kenapa korang dah melabur, lepas tu korang kena block. Sebab saya ada pergi dekat Facebook. Mereka ni, official Facebook ni apa semua tadi, ada yang dah kena ban lah apa semua sebab downline buat hal apa semua. Wallahualam, saya tak tahu macam mana game ni bermain sebab saya tak pernah pun daftar iShare sebab saya dah buka apps tersebut dan saya tak nak daftar sebab saya sendiri meragui pasal apps tersebut Oops, tersebut nama apps. Like, komen dan subscribe kepada anda yang menonton video ini. Maaf kerana tak mampu nak bayar RM1 seorang kepada anda yang subscribe channel saya, tapi terima kasih sebab subscribe, kerana subscribe itu percuma dan racun itu benar. Okey tak sayang? Okey itu saja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.